Dengan ini, Majlis dengan sukacitanya menjemput Menteri Besar Kelantan yang amat berhormat Tuan Guru Datuk Haji Nik Abdul Aziz Haji Nikmat untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Surah An-Nahl ayat 90, yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, menyempurna hak orang terdekat, dan Allah melarang daripada perbuatan keji, kemungkaran dan penganiayaan. Ia memberi nasihat pada kamu agar kamu benar-benar ingat dari mana kamu datang dan ke mana kamu akan dibawa pergi. Surah Allah. Yang berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi dan isteri Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob Menteri Besar Pahang, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Idris bin Yusuf Menteri Besar Terengganu, Yang Berhormat Datuk Seri Effendi Nurwawi Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet, Yang Berhormat ahli-ahli Parlimen serta ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, Gawai-gawai tinggi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Deh-deh kehormat, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kita dapat menghirup udara nyaman pada hari ini. Ini menandakan betapa kita masih terus dilimpahi nikmat dan rahmat hidayah daripadanya untuk sama-sama menyaksikan pelancaran wilayah ekonomi pantai timur bagi negeri Kelantan. Sesungguhnya pelancaran ini boleh dijadikan titik tolak ujian keikhlasan kedua-dua belah pihak dalam berkongsi anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang dilimpahinya kepada kita semua, baik di Kelantan atau negara Malaysia pada amnya, yang sama-sama kita kasihi selama ini. Bahkan ia adalah detik bersejarah yang mengesahkan lagi penerusan wujudnya jalinan kerjasama akrab sekian lama, khususnya sejak 17 tahun negeri ini diperintah oleh kerajaan negeri yang ada pada hari ini. Tanpa pertukaran apa-apa, pilihan yang bakal dilancar dan dilaksanakan nanti tidak memerlukan apa-apa perubahan nakhoda. Kapal boleh berlayar dengan selamat, ia tidak berganjak, yakni memakmurkan bumi Allah dengan segala ikhtiar yang tidak menyalahi syariat ilahi. Dalam semangat ini, mewakili kerajaan dan rakyat negeri Kelantan, izinkan saya mengalu-alukan kedatangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Ayat Quran yang baru saya baca tadi biasanya dibaca atas mimbar jemaat. Saya membacanya pada hari ini di atas mimbar masyarakat. Di rumah Allah kita menjadi imam dan makmum, manakala di luar rumah Allah kita disebut pemimpin dan rakyat. Orangnya masih sama. Khutbah dalam masjid menerangkan dasar-dasar Allah, manakala ucapan di luar masjid adalah untuk melaksanakan dasar-dasar Allah. Setelah 17 tahun saya diamanahkan untuk memimpin kerajaan Kelantan dengan dasar Al-Quran Al-Karim sebagai kalam Allah, termasuk ayat yang saya baca sekejap tadi. Petang ini saya dan kerajaan saya seakan-akan terasa akan adanya perubahan baru. Saya sedang berada di sebuah pentas buat pertama kalinya dengan pemimpin negara. Alangkah manisnya hidup. Alangkah manisnya hidup kiranya insan yang sengaja dicipta Allah dengan berlainan watak, dan kerana ini
boleh patuh pada ketetapan azali sejak Nabi Adam AS lagi, iaitu qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah ayat 36-38. Dia bermaksud kami berfirman kepada Adam, turunlah kamu semua daripada syurga itu, kemudian jika datang petunjukku pada kamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, nescaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mudah-mudahan langkah penyatuan pentas ini akan memulakan jalur-jalur gemilang yang sungguh-sungguh sebagai ganti pada jalur-jalur hitam selama 17 tahun ini. Saya sempat juga mengikuti senarai projek-projek raksasa yang ada terkandung dalam Pilihan Induk yang disebut-sebut akan menelan perbelanjaan berjumlah ringgit Malaysia 112 bilion ini. Antara lain, ia akan memuatkan sebuah universiti yang telah beberapa kali dilancarkan. Lebuh Raya Pantai Timur, JT Datuk Bali, dan usaha untuk naikkan taraf lapangan terbang Sultan Ismail Petra sebagai pusat penerbangan untuk rantau Asia Tenggara. Termasuklah keinginan yang kuat untuk memunculkan satu kelas perdagangan dan perindustrian Bumiputra. Alhamdulillah, semua cadangan ini telah lama dikenal pasti dan menjadi sebahagian daripada pelan jangka panjang pembangunan strategi negeri Kelantan yang telah kami dokumenkan dan tanda tangani sejak 2 Mei tahun 2000, kira-kira 7 tahun yang lalu. Bahkan memahami pembahagian dan pengkhususan bidang kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri melalui 2 rancangan 5 tahun yang telah kita lalui. Projek-projek cadangan ini telah dikemukakan pentingannya untuk diberikan perhatian pusat dari masa ke semasa. Mungkin kerana kesuntukan kewangan, ia tidak diberikan perhatian. Kali ini kerajaan negeri wajar berterima kasih kepada kerajaan pusat kerana telah sudi mengiktiraf apa yang telah kami kenal pasti sebagai projek-projek mustahak selama ini. Akhirnya telah diberikan perhatian. Alhamdulillah. Menyentuh tentang peruntukan yang mencecah 112 bilion ringgit Malaysia untuk ECR, 177 bilion ringgit Malaysia lagi untuk koridor utara dan 47.6 bilion ringgit Malaysia lagi di wilayah pembangunan Iskandar. Rakyat menjadi sedikit kagum dengan jumlahnya. Semakin heran mereka apabila duit yang diisytiharkan ini boleh menjangkau rancangan Malaysia yang ke-9, yang ke-10 dan boleh pergi sejauh rancangan Malaysia yang ke-11. Apapun jika duit ini memang ada dan tidak menjadi masalah, maka kita perlu mengucapkan sebesar-besar syukur. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syabash. Dalam banyak buku ilmiah yang saya ada juga terbaca, bahawa sesuatu pilihan yang berkesan ialah pilihan yang dapat diterima tanpa curiga oleh kumpulan sasar. Ciri pilihan yang berjaya juga ialah pilihan yang dapat dilaksanakan. Biasanya pilihan pembangunan yang baik harus bertolak dan bermula dari bacaan mengenai senario ekonomi dunia semasa yang teliti, berasaskan unjuran yang tepat mengenai turun naik harga petrol, emas dan lain komoditi yang utama. Realiti dan wakil persekitaran yang berubah ini biasanya akan menentukan pula angkuba-angkuba yang memungkinkan sebuah pilihan yang realistik itu dapat diisytiharkan. Saya berandaian semua aspek ini telah diambil kira dalam segenap segi sehingga ia tidak menjadi sebuah impian dan bukan sekadar satu lagi pilihan. Sememangnya indah untuk berada sekadar di alam mimpi kerana ia mengasyikkan. Anak Cina memetik selasih, anyam rotan dibuat timbul, tiada yang indah dalam berkasih, mimpikan bulan jatuh ribut. Dalam banyak hal, yang mustahak ialah pilihan yang dapat menghasilkan kenyataan. Siapalah yang tidak bergembira untuk mendengar janji yang akan datang dalam ratusan bilion ringgit. Ini lebih-lebih lagi lah apabila janji itu dipenuhi. Sudah banyak kita saksikan betapa janji yang indah
kadang-kadang boleh menjadi musuh besar apabila ia gagal dipenuhi. Kebocoran, siling runtuh, rasuah, pecah amanah, inflasi, hipokrasi adalah antara musuh-musuh bersama yang boleh menghambat cita-cita murni. Yang amat berhormat Datuk Seri dan sidang hadirin sekalian, walaupun cadangan pendaratan gas dan minyak di pesisir pantai kita masih tidak diberi perhatian dalam ECER, saya masihlah memandang kepentingannya sebagai suatu yang sifat mendesak. Pada kami, ia sepatutnya diletakkan sebagai paksi asas dalam menjana pertumbuhan ekonomi negeri. Seperti yang telah dikenal pasti oleh kerajaan negeri sejak 10 tahun lalu, kami masih merayu agar gas dan minyak didaratkan di pantai Senok. Bukan senang deposit emas hitam ini boleh terbentuk. Dengan susah payah, Allah Subhanahu wa taala telah ratusan juta tahun memeram, mengatur, memprosesnya secara sebab musabab jauh di keluar bumi. Dengan segala percaturan kimia melalui pengedapan humus, fosil dan tindak balas haba di keluar bumi, Allah Subhanahu wa taala telah dengan segala ihsannya menyimpan lalu menganugerahkan bumi Kelantan dan laut Kelantan dengan bahan semah itu. Mensia-siakan nikmat namanya apabila ia seolah-olah dibuat-buat terlepas pandang dan tidak ditimbangkan untuk dimasukkan dalam plan induk pembangunan wilayah sebesar dan sepenting ini. Setakat ini kami hanya berputih mata melihat khazanah bumi kami dipunggah dan dihirup sepuas-puasnya oleh gulungan amir politik tanpa didaratkan di pantai Kelantan sendiri walaupun sesudetil. Dalam fiqh Islam telah lama ditulis hukum al-fai, al-khiraj, al-rikaz. Bahkan zakat yang dipungut daripada sesebuah perkampungan tidak boleh dipindah ke tempat lain kecuali lebih dulu diagih zakat itu kepada al-mustahiqin tempatan lebih dulu. Ini adalah hukum Allah dan Rasul. Tak disempurna di dunia oleh pihak al-umara, ia akan disempurna oleh Allah sendiri di akhirat nanti. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in yawma la yughni maulan 'an maulan syai'a wa lahum yunsarun. Surah Ad-Dukhan ayat 40-41 yang bermaksud sesungguhnya hari kiamat adalah hari keputusan. Dia adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semua, iaitu hari yang seorang qarib tak dapat memberi manfaat pada qaribnya sedikit pun dan mereka tidak akan dapat pertolongan. Untuk menyatakan komitmen kerajaan negeri terkini, kita telah meluluskan penubuhan sebuah jeti penghantar supply base di Pangkala Kubu Tumpat khusus untuk sokongan kerja penggerudian minyak dan gas di JDA atau Joint Development Area dengan Thailand dan Vietnam di luar pesisir pantai Kelantan. Kerja pembinaan jeti tersebut bermula Oktober ini dan akan menjadi pemangkin pada satu industri yang dapat mengembangkan ekonomi negeri dan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Dalam keadaan yang seperti inilah, relevannya kita mengetepikan sentimen politik yang bersifat kepatihan. Tidakkah boleh kita menjadikan maudhu ini sebagai perkara bersama untuk dikongsikan secara pintar bagi tujuan yang sama. Saya masih ingat betapa murninya ketika KUB menandatangani persefahaman ini bagi pihak pusat di zaman Tun Dr. Mahathir pada tahun 1996 dulu, dan ini kekal terlipat dalam sejarah. Kisah benar sebuah pelan indah yang tidak menjadi hingga sampai ke hari ini. Ya berhormat Datuk Seri sidang hadirin yang hormati sekalian, dalam hubungan Kelantan yang telah dikenal pasti sebagai pusat pembangunan modal insan berteraskan ilmu pula, saya bermohonlah untuk memberikan sedikit peringatan, iaitu bahawa mustahil insan itu boleh dibina tanpa agama. Ilmu Quran mengajar kita tentang adanya dua perkara. Ada dua perkara dalam setiap insan, yakni jasad dan roh. Membina roh insan adalah memberi faham kepada mereka tentang dosa pahala, tentang taat dan maksiat, tentang adanya malaikat dan iblis, tentang adanya hisab dan hari pembalasan, tentang adanya syurga dan adanya neraka. Ini soal asas yang tiada khilaf.
Ini konsep terbiah bawaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihissalam serta para tabi'in dan wali-wali zaman berzaman. Jika Kelantan mahu diiktiraf sebagai pangkalan terpenting modal insan, maka kita jangan abaikan aspek pembinaan ruh. Elemen rasuah, dedah, dadah, belasah dan menolak hukum Allah adalah manifestasi kekacauan fikrah. Betapa kacau bilaunya acuan dan tertib terbiah kita yang telah dirangka oleh negara selama ini. Untuk itu, mari kita cuba menjadi lebih ikhlas dengan cuba sama-sama memperbetulkan keadaan, memikul amanah agama demi memulihkan manusia untuk kembali pada nilai-nilai fitrah keinsanan yang sejati, selaras dengan prinsip asal ubudiyah sejak asal kita dijadikan. Bagi kami di Kelantan, kita telah lama mengisytiharkan konsep membangun bersama Islam berasaskan dakwah bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Dalam rangka konsep ini kami memuatkan prinsip ubudiyah. Kami memuatkan prinsip ubudiyah, yakni semua orang wajib kembali kepada pengabdian yang tidak berbelah bagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang tidak Islam, mereka diajak untuk hidup dalam kesedaran ketuhanan. Kami juga memuatkan prinsip mas'uliyah, yakni bekerja dengan penuh sedar bahawa setiap manusia tanpa mengira pangkat, bangsa dan budaya akan disoal jawab oleh Allah Ta'ala sendiri tanpa sebarang jurubahasa. Manakala itqan, yakni bekerja dengan penuh kualiti untuk menghasilkan apa saja nilai amalan dan aktiviti dari jenis yang terbaik. Seluruh sekolah milik kerajaan negeri Kelantan telah dan sedang merangka dan melaksanakan kurikulum dan co-kurikulum untuk menggunakan ruang lingkup kesedaran yang keseluruhannya berteraskan ketakwaan kepada Allah Rabbul Jannah. Dalam semangat pesan memesan watawasau bil haqqi watawasau sabri, alangkah tepatnya jika pelan pembinaan insan yang termuat dalam isi hari ini mampu dengan jujur membuat pengisian yang semurni ini. Jika tidak, percayalah, walau secemerlang manapun pelan pembinaan insan kita, tanpa agama, rakyat akan hidup sebagai insan yang bermentalitikan hayawan. Kerana dia cuma takutkan polis, takutkan BPR, takutkan undang-undang, takutkan tali gantung dan peraturan. Dan dia akan hidup dan mati dalam kekeliruan. Di sana nanti dia akan terpinga-pinga dalam suasana yang salah menyalah, maka berkatalah pengikut pada pemimpin dan pemimpin pada pengikut, sebagaimana Allah rakamkan dalam ayat istabarra'al ladzina tabi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzab fataqatta'at bihim al-asbab, surah Al-Baqarah 166-167. Menyentuh tentang tumpuan pertanian yang khabarnya hanya akan diberikan tumpuan yang sangat minimum oleh Pelan Wilayah Timur ini. Saya kira sekali lagi kami perlu membuat teguran. Sejak daripada dulu Kelantan dikenali sebagai negeri pertanian. Apa arti mengisytiharkan istilah-istilah seperti halal har, jelapang makanan negara, jika perhatian ke atas sektor ini sekadar bersifat batuk di tangga saja? Sekali lagi saya mengharapkan sesuatu yang lebih signifikan dapat dilakukan ke arah pembetulan ini. Yang amat berhormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan sekalian, sudah lebih 17 tahun kita menjalin hubungan kesetiakawanan dalam ikatan konsep persekutuan. Setakat yang saya ingat, tidak pernah satu kali pun lagi terganggu sebarang projek yang diluluskan oleh pusat di Kelantan, baik kecil maupun besar, mengalami gangguan atau dihalang oleh kerajaan negeri. Melalui perpakatan dan rundingan, ia sentiasa disambut oleh kami dengan penuh keterbukaan. Bagaimanapun beradablah ketika melangkah. Bukankah ini wilayah timur? Setiap rumah ada tuannya. Masuk berpintu. Masuk berpintu, keluar bertangga. Kadang-kadang ialah terasa juga. Makin sirih berpinang tidak, buah keranji atas perahu, singgah tidak, kenang pun tidak, sampai hati buat-buat tak tahu. Hanya inilah kali pertama saya diberi kesempatan untuk berucap di majlis yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah. Apapun jua saya syukurlah. Saya mengucapkan alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak
yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis pancaran ini. Dan dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Majlis